telah datang beberapa riwayat kelebihan sembahyang di dalam Masjid Quba itu. Masjid Quba ialah masjid yang berada di Madinah. Jarak dia di antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi sekitar 3 batu. 3 mil, 3 batu lebih kurang. Kemudian kata dia, dan telah datang riwayat bagi Abi Isa, yakni Al-Imam Tirmizi, telah datang riwayat bagi Abi Isa At-Tirmizi demikian bunyinya. An Usaidin ibni Zuhairin Al-Ansari wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yang bermaksud diriwayatkan daripada Usaid ibnu Zuhair Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan adalah ia, yakni Usaid itu seorang daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkhabar ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Usaid ibnu Zuhair menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda pernah bersabda, as-salatu fi masjid Quba'in ka umratin, yang bermaksud bermula sembahyang di dalam Masjid Quba seperti pahala mengerjakan umrah sekali. Ini hadis ni mengisbatkan ada kelebihan salat di dalam Masjid Quba. Oleh kerana itu, sesiapa yang melaksanakan haji, sesiapa yang melaksanakan umrah, dia berpeluang untuk menziarahi Madinah, dan orang bawa dia pergi ke Masjid Quba, maka jangan dia tinggalkan kelebihan yang dinyatakan di dalam hadis ini, iaitulah menunaikan salat 2 rakaat di dalam Masjid Quba dapat pahala seperti melaksanakan sekali umrah. Kata Abu Isa Al-Imam Tirmizi, bermula hadis ini hasan lagi gharib. Bermula hadis ini hasan lagi gharib. Kemudian Syekh Idris sebut, dan dia tulis huruf alif ha, maksud intaha, tamat nukilan ya. Okey. Al-Imam Tirmizi kata hadis ini hasan lagi gharib. Hasan baik. Hasan bila seorang ulama sebut hadis ini hasan, ia merupakan satu perkataan yang menunjukkan hadis itu makbul, hadis itu diterima, yakni ia sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Imam Tirmizi ini dia ada pendekatan dia sendiri, dia ada mustalahat dia sendiri, perkataan-perkataan yang dia guna dengan maksud yang dia kehendaki. Lalu gharib dari sudut asal perkataan, dia membawa maksud pelik, asing. Pelik, asing, itu gharib. Al-Imam Tirmizi kalau dia kata hadza hadisun gharibun, kalau dia kata dalam kitab jami' ada, hadis ini adalah hadis gharib, yakni hadis yang pelik, menunjukkan dhaif. Tapi kalau dia kata hadza hadisun hasanun gharibun, hadis ini ada hadis hasan dan gharib, maknanya makbul, hadis itu diterima. Hasan pada riwayat yang lain, gharib pada riwayat panggali yang dia maksudkan di sini. Tetapi hadis dengan maksud yang sama, ada riwayat yang lain, tapi riwayat yang lain tu darjah dia hasan, dia begitu. Jadi kalau dia kata hadza hadisun hasanun gharib, hadis itu diterima. Bahkan kata para ulama, bila Imam Tirmizi sebut hadisun hasanun gharib, lebih kuat berbanding kalau dia kata hadza hadisun hasan. Kerana hasan gharib membawa maksud hasan li dzatih. Panjang cerita pula. Hasan li dzatih, yakni hadis itu dia bersendirian, dia hasan li dzatih. Sanad itu hasan pada bersendirian dia. Dia tak perlu sokongan yang lain. Itu hadis hasan li dzatih. Gharib dari sudut riwayat yang lain. Jadi dia lebih kuat. Manakala Al-Imam Tirmizi kalau dia kata hadza hadisun hasan, barangkali hasan li ghairihi, yang tak apa nak kuat berbanding hasan li dzatih. Ini semua istilah yang digunakan oleh para ulama hadis. Tapi yang penting tuan-tuan nak kena tahu, bila kita baca kitab Tirmizi, Sunan At-Tirmizi ataupun Jami' At-Tirmizi, bila dia sebut hadisun hasan, kita terima hadis yang makbul. Kemudian bila dia kata hadis hadza hadisun hasanun gharib, juga kita terima hadis yang sabit dan hadis yang diterima, termasuk dari perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis hasan gharib di sisi Tirmizi lebih kuat berbanding hadis hasan sahaja. Itu maklumat secara umum. Jadi hadis ini sahih, maka kita pergi seperti yang saya bagi tahu sebentar.